Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk minggu ini, insyaAllah kita akan belajar unit 2. Tajuknya Prihatinnya Kita. Murid-murid boleh buka buku teks muka surat 8 dan 9. Baiklah, mari kita lihat muka surat 8. Mari kita membaca sama-sama. Takjuknya, kita lakukan bersama-sama. Murid-murid tahun 4 Harmoni telah diminta oleh guru mereka untuk mencari maklumat tentang aktiviti masyarakat yang prihatin di Malaysia. Mereka diminta membentangkan maklumat yang diperoleh daripada rakan-rakan sekelas. Rajiv, Jitwen dan Jimmy telah berkumpul di rumah Hadif untuk membincangkan tugasan tersebut. Mereka melakukannya bersama-sama. Lihat tajuk yang pertama, rumah terbuka. Amalan rumah terbuka merupakan satu cara masyarakat di negara ini bergaul antara satu sama lain. Dengan menghadiri rumah terbuka, masyarakat yang berbilang bangsa di negara ini dapat berkenal-kenalan dan beramah mesra. Amalan kunjung mengunjungi juga dapat mengeratkan hubungan silaturahim. Baiklah, seperti yang murid-murid tahu di Malaysia, sebelum ini, seperti kita tahu sebelum PKP, memang banyak rumah terbuka terutama sekali apabila musim perayaan. Selepas musim perayaan akan banyak rumah terbuka yang menyajikan jamuan bermacam-macam juadah dan menjemput semua bangsa hadir ke rumah terbuka itu. Itulah salah satu cara untuk mengeratkan silaturahim sesama kaum. Itulah keunikan Malaysia. Seterusnya, usung rumah. Amalan mengusung rumah dilakukan untuk memindahkan rumah ke lokasi baharu. Amalan ini menjadi satu budaya masyarakat tradisional di negara ini. Amalan mengusung rumah menunjukkan masyarakat yang sangat prihatin sesama jiran tetangga. Mereka mencari buluh di hutan bersama-sama. Kemudian, mengikat buluh-buluh di bahagian bawah rumah. Selepas itu, rumah tersebut diusung ke lokasi tapak rumah yang baharu. Setelah selesai, para pengusung rumah akan dijamu dengan makanan dan minuman. Keadaan ini menunjukkan tuan rumah prihatin dan menghargai pertolongan yang diberikan oleh masyarakat. Baiklah, mengusung rumah ini biasanya dilakukan pada zaman dahulu untuk rumah papan sahaja. Untuk rumah kita batu sekarang tak boleh. Ini untuk rumah papan. Memang dia akan angkat beramai-ramai. Di situ akan mengeratkan silaturahim dan juga wujudnya kerjasama antara penduduk. Okey. Seterusnya, gunting rambut percuma. Perkhidmatan gunting rambut percuma meringankan beban ibu bapa. Perkhidmatan ini dijalankan hasil kerjasama ketua kampung dan masyarakat setempat di kampung Tok Rimau. Ketua kampung menyatakan bahawa perkhidmatan seperti ini mampu membantu masyarakat setempat yang berpendapatan rendah. Usaha ini membuktikan penduduk kampung tersebut mengambil berat tentang kebajikan sesama mereka. Bagi mereka, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Okey, ini lebih kepada membantu dan meringankan beban bagi masyarakat yang berpendapatan rendah, yang susah. Untuk golongan yang susah yang tidak mampu bayar, dia akan buka gunting rambut secara percuma. Ini menunjukkan betapa masyarakat saling bantu-membantu dan mengambil berat. Slide seterusnya, gerobok rezeki. Apa itu gerobok? Okey, gerobok itu adalah almari. Okey, cikgu baca ya. Gerobok rezeki ini terdapat di beberapa buah masjid dan surau. Gerobok rezeki ini ditempatkan di bahagian luar masjid dan surau. Hal ini bagi memudahkan golongan miskin mengambil barangan keperluan mereka. Barangan tersebut disumbangkan oleh masyarakat setempat yang ingin berkongsi rezeki. Barang-barang yang disediakan termasuklah beras, tepung, susu bayi, minyak masak dan sebagainya. Gerobok rezeki ini menunjukkan bahawa masyarakat di negara ini prihatin. Baiklah, gerobok rezeki ini sampai sekarang masih ada. Kalau kita tengok di setengah masjid dan surau, masih ada disediakan gerobok rezeki. Gerobok rezeki ini akan diletakkan seperti dalam gambar ya. Biasanya bahan-bahan makanan lah, macam sardin, beras, susu. Ini biasanya bagi golongan yang miskin atau susah, yang berpendapatan rendah. Disediakan untuk mereka yang berpendapatan rendah.
lebih kepada sedekah lah. Yang ini memberi banyak pahala untuk kita yang beragama Islam. Okey, selain itu ianya lebih kepada menunjukkan sikap prihatinnya rakyat Malaysia sesama kita. Okey. Baiklah, untuk tugasan pada minggu ini, seperti yang murid-murid lihat pada muka surat 9, bawah sekali ada peta kotak. Okey, peta ini cikgu nak kamu lengkapkan, buat dalam buku tulis panjang atau buku tulis pendek, yang penting buku tulis bahasa Melayu. Lengkapkan peta di bawah. Okey, cikgu akan bagi contoh pada slide seterusnya. Baiklah, ini contoh slide, tapi kamu kena tulis tajuk dan juga pecahan tu ya. Di sini cikgu buat 3, tapi kamu kena buat 4, iaitu rumah terbuka, rumah usung rumah, gunting rambut percuma dan gerobok rezeki. Keluarkan faedah amalan tersebut. Okey, untuk contoh yang cikgu bagi hanya rumah terbuka. Ini isi yang telah cikgu keluarkan daripada petikan yang cikgu baca tadi. Okey, contoh rumah terbuka, apa dia faedahnya? Okey, poin yang cikgu dapat, yang pertama, masyarakat berbilang kaum dapat berkenal-kenalan. Itu dia faedah yang pertama bila buat amalan rumah terbuka. Yang kedua, beramah mesra. Yang ketiga, mengeratkan silaturahim. Okey, cikgu keluar berdasarkan petikan yang cikgu baca tadi dalam buku teks dan cikgu hanya ambil faedah sahaja. Apa faedah amalan rumah terbuka? Okey, seterusnya kamu buat. Apa faedah amalan rumah usung? Apa faedah gunting rambut percuma? Dan apa pula faedah amalan gerobok rezeki? Okey, sebarang pertanyaan tak faham boleh tanya cikgu. Okey, berikut merupakan tugasan yang perlu kamu lakukan. Yang pertama, baca dan fahamkan petikan tu ya. Baca betul-betul dan fahamkan. Yang kedua, lukis peta pokok mengikut kreativiti masing-masing. Okey, tak semestinya awak kena buat kotak macam ni. Awak boleh ikut kreativiti awak, boleh buat bentuk awan, buat bentuk apa-apa, ikut kreativiti awak supaya lebih menarik. Okey, yang ketiga pula, lengkapkan peta pokok faedah bagi setiap amalan masyarakat prihatin berdasarkan bahan dan petikan. Baca betul-betul ya. Cikgu nak faedah sahaja. Okey, yang keempat, kalau tak faham boleh PM cikgu, boleh WhatsApp cikgu, tak ada masalah.